Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai sudut ya. Sudut antara dua garis yang bersilang. Okey. So dalam teaching video saya sebelum ini kita ada bincang mengenai gradient kan. Gradient di mana bila kita nak dapatkan kecurunan, jika kita diberi dua koordinat maka kita boleh menggunakan y2 tolak y1 per x2 tolak x1, ataupun jika kita diberi sudut maka kita boleh mendapatkan kecurunannya dengan menggunakan tangent theta kan. So sekarang kita fokuskan kepada sudut berkenaan. Okey, so berikut adalah kita buat ringkasan. Beberapa kesimpulan yang boleh kita buat adalah yang pertamanya, ini jika kita diberi dua sudut ya. Jika kita diberi dua garis ya yang bersilang ya. So jika theta itu 0 darjah ya, maka kedua-dua garis adalah selari. Setuju tak? Ya, kita ada dua garis tapi sudut yang dibentuk oleh mereka adalah 0 darjah, maka kedua-dua garis tersebut adalah selari. Maka kecerunan mereka juga sama. Yang ni So sebaliknya, jika theta tersebut adalah 90 darjah, maka kedua-dua garis tersebut adalah berserenjang, perpendicular, di mana ini adalah hubungan di antara kecerunan-kecerunan tersebut. M1 darab M2 sama dengan negatif 1. So yang ini secara terperincinya adalah cara macam mana kita nak mengira, nak mendapatkan sudut berkenaan. Nampak tak? Kita ada dua garis tu cross each other. Lepas tu kita nak tentukan sudut dia. Boleh? Sudut dia, cara dia adalah dengan menggunakan rumus yang kamu nampak dalam kotak ini. Ini ya. So yang ini, so jadi kita dapat yang ini, yang pertama sekali adalah dapatkan kecerunan M1. M1 ni adalah kecerunan garis satu lah. Lepas tu kita dapatkan another kecerunan which is M2. Cukup yang itu. Ya, dapatkan M1, dapatkan M2, dapatkan nilai dia. Lepas tu kita plug in dalam formula ini, maka kita akan memperoleh sudut berkenaan. Okey. So jadi kita perhatikan, ini saya pernah sentuh sebelum ini. Jika sudut berkenaan adalah positif, ya, maka dia adalah sudut ni. Bukan sudut. Jika ini nilai ini, nilai belah dalam ni, jika nilai belah dalam ini positif, maka dia adalah sudut tirus. Manakala jika nilai dalam ni ya, bukan nilai keseluruhan ya, nilai dalam ni sahaja. Jika nilai ini adalah negatif, maka dia adalah sudut cakah. So macam tu. Boleh? So ingat rumus ini ya. Rumus ini nampak sahaja macam ni. Dalam dia hanya ada M1 dengan M2 sahaja. Nampak kan? Okay, good. So kita pergi kepada contoh satu kat sini. Dia kata apa? Dapatkan sudut. Nampak? Dia minta kita cari theta. Dapatkan sudut pada bucu C. Okey, take note dekat sini. Pada bucu C. Dia dah bagi anchor kita sekarang. Anchor kita adalah pada bucu C ya. Bagi sebuah segitiga yang mempunyai koordinat berikut. Ya, ada satu segitiga. Dia ada 3 titik. A, B dan C. Now, sekarang sudut pada bucu C. Ini dia. So, nak dapatkan sudut ini, maka kita perlukan dua garis tu. Garis tu apa? Garis tu adalah AC dan juga BC. Nampak tak? AC, BC. Kenapa saya buat macam tu? Sebab C adalah titik rujukan kita. Ya? Boleh nah? So, jadi kita dah tahu dah pertama sekali, this is the rumus yang kita nak pakai. Ya? Dan kita ada dua kecerunan. Yang pertama adalah kecerunan AC ya. Yang kedua adalah kecerunan BC. Yang ni ya. AC dan juga BC. So macam tu. Boleh? So kita hitung satu persatu.
Kita dapatkan kecerunan AC, kita plug in all the value carefully, isi elok-elok, kirakan jawapan dia. So for M1 kita dapat 2/5, for M2 kita akan dapat 2/3. Boleh? So kita dah ada M1, kita dah ada M2, kita dah ada rumus yang ini. So just substitute all these values ke dalam formula ini and settle. Nampak? Ya, so nanti boleh tekan calculator, betul tak dapat nilai ni. So okey, so jadi ini adalah jawapan kita. So itu cara penggunaan rumus tersebut. So hati-hati ya. Okey, kita pergi kepada bahagian yang kedua pula, iaitu kita nak bincangkan mengenai yang tadi tu habis ya, habis pasal sudut. Now kita bincangkan pula tentang persamaan garis lurus. Boleh? Straight line equation. Baik, sekarang ini kita nak lihat berikut adalah beberapa bentuk persamaan garis lurus. Ya, yang benda ni semua kita dah common dah sebenarnya. Ya, kita dah benda yang biasa. Ya, benda yang biasa. So 3 bentuk. Baik, bentuk yang pertama adalah yang ini, iaitu y sama dengan mx tambah c. Satu. Yang kedua, yang ini, y tolak y1 sama dengan m x tolak x1. Ya. Dan yang ketiga adalah bentuk pintasan, iaitu x over a tambah y over b sama dengan 1. Okey. So, kita perincikan sikit. Yang mula-mula ini adalah persamaan garis lurus dalam bentuk kecerunan. Ya, yang menyilang paksi y pada OC. Okey. Dia depends pada soalan ya. Sebab bila dalam satu-satu soalan sebenarnya kita boleh terpulang pada kita nak guna yang mana satu. Ya, kita boleh menggunakan mana-mana satu sebenarnya. Mengikut kesesuaianlah. So jadi ada satu soalan kita nampak dia mungkin approach yang mula-mula ini lebih mudah. So maka kita boleh guna. Mungkin ada soalan lain, approach yang kedua ini lebih sesuai, maka kita boleh guna cara yang kedua. So it depends pada kita. So there are alternative untuk memberikan jawapan kita. Yang nombor 1 ini terutamanya jika kita nampak dia bersilang pada paksi y pada OC. Ya, pada 0C. Nanti kita lihat contoh ya, di mana kita sangat mudah kalau kita dapat observe situasi yang macam ni, straight away kita guna sahaja yang ini dan kita akan dapat jawapan. Very easy. Okey. Yang nombor 2 ini adalah persamaan garis lurus bentuk satu titik. Maksud dia, jika kita diberi satu kecerunan, jika kita diberi kecerunan, ya, kita tahu kecerunan dia dan kita ada satu titik at least, maka kita dah boleh form dia punya persamaan garis lurus. Itu maksud dia. Boleh? So, ini cara yang kedua. Ini adalah bentuk pintasan. Ya, bentuk pintasan. Contohnya macam ni lah. Ini ada diagram ya. Ini ada diagram bentuk pintasan. Dia pintas pada paksi X. Dia pintas pada paksi Y. Nampak tak? Dia pintas pada kedua-dua paksi. Nampak? So, jadi dengan ini kita terus boleh membina persamaan garis lurus seperti berikut. Ni bentuk dia ya. So, X per A tambah Y per B sama dengan 1. Dan jangan lupa kecerunan bagi persamaan bentuk ini adalah negatif B per A. Okey. So, ini adalah ketiga-tiga bentuk. Ini how we start off to solve the question. Ya, ini antara caranya lah ya. So, jadi saya tulis kat sini, boleh guna mana-mana kaedah yang bersesuaian. So, tak kisah yang mana satu sekalipun, kita boleh guna. Boleh? Okey. Kita pergi kepada satu contoh kat sini. Berdasarkan rajah, tentukan persamaan garis lurus AB. Nampak? So, now dekat sini, it depends pada kita. Kita nak lihat dia macam mana.
So, mungkin ada pelajar yang melihat dia, okey, kita ada dua koordinat. Nampak tak? Ada dua koordinat kan? Koordinat 1 dan koordinat 2. Okey. So, jadi dia boleh guna apa-apa cara sahaja. Tapi, kita perhatikan, kita nak guna yang ini sebenarnya sekejap ya. Kita nak guna ini sebenarnya. Nampak? Sebab kita nampak dia bersilang pada paksi Y. Pada kosong C kan? So jadi, nampak lebih mudah kalau kita guna yang ini. Ya? So, dengan syarat, M ini adalah kecurunan, kita kena carilah. Kita kena cari kecurunan dia. Guna macam mana? Guna Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey? Lepas tu C ini oleh sebab dia bersilang pada paksi Y, maka kita terus boleh ambil nilai tersebut. Ya? Boleh terus ambil nilai ini. Boleh? So, jadi dalam contoh ini, nampak tak dia bersilang pada negatif 4? Saya boleh terus ambil, terus plug in dalam rumus ini. Nampak tak? So, kita nak pakai yang ini. C automatic kita dapat minus 4. Lepas tu, M ini macam biasalah. Kita kena hitung dia. Iaitu kecurunan bagi AB. Yang ini. B ni, koordinat ni adalah 10, 8. Lepas tu, A ni, koordinat ni adalah 0, negatif 4. So, by using formula bagi kecurunan, kita kira elok-elok. Ini dia, formula dia. Ini pengiraan dia, dan kita dapat kecurunan dia adalah 6/5, dan kita terus plug in dalam sini. Masuk saja. Ya? 6/5x tolak 4. Ini satu cara. Tapi kalau kita nak guna cara lain, tak ada masalah. Ya? Kalau nak guna cara ini pun okey. Ya? Sama aja. M ini kita kena hitung juga. Kena kira M ini iaitu 6/5. Lepas tu untuk untuk X1, Y1 ini kita boleh pilih lah. Ya? So, ini boleh guna sama ada titik 04 ataupun 10/8 bagi dijadikan X1 dan Y1. Tak kisah. Ya? Guna saja either one. So, kecurunan masih lagi sama, 6/5. So, katakan kita pilih 0, negatif 4 kan? So, masukkan ke dalam sini. Masukkan saja. So, kita akan dapat yang ini. Okey. So, jawapannya sama kan? Yang ini pun dapat yang ini. Ya? Yang ini dapat 6/5x tolak 4. Yang ini dapat 6/5x tolak 4 juga. Sama je. Okey. Kita pergi kepada contoh yang lain. Cari persamaan garis lurus yang melalui titik P dan Q. Okey. So, contoh ini pun sama juga. Kita boleh menggunakan mana-mana satu yang bersesuaian bagi kita. Cuma dekat sini dengan mudah kita nampak dia adalah dalam bentuk pintasan. Nampak tak? Yang P ini dia pintas pada paksi ni pada paksi X, ya, pada paksi X. Ini Q pula dia pintas pada paksi Y. Jadi kita boleh terus ambil. Jadi kalau bentuk pintasan dia jadi mudah. Kita masukkan semua nilai sebab kita dah tahu dah A dengan B tu apa. Kita masukkan dan kita buat sedikit pengiraan. Akhirnya kita dapat jawapan ini. Dan saya juga menulis kat sini. Boleh juga menggunakan kaedah yang lain. It depends pada kita. Alright. Okay, now we go to another example. Dikata apa kat sini? Dapatkan persamaan garis lurus yang melalui titik 1, negatif 2. Okey, kita dah ada point ni. Kita dah ada point ni. Dan berserenjang dengan garis ini. Right. Dia berserenjang dengan garis ini. Kita nak dapatkan persamaan garis lurus yang ini. Dia melalui 1, negatif 2. Lepas tu satu lagi info adalah, dan dia berserenjang dengan garis yang lain kat sini. Ya, berserenjang. So, jadi kita akan proses terlebih dahulu garis ini. Kita dapatkan kecurunan dia. Nanti kecurunan tersebut kita gunakan hubungan yang garis berserenjang tu untuk membantu kita membentuk persamaan garis lurus yang atas ni.
Boleh? Okey. So sekarang ni kita buat satu-satu. Katakan garis lurus yang kita cari adalah L1. Ya, yang melalui titik 1, negatif 2. Jadi ini adalah rumus yang kita nak isi kan. Jadi kita perhatikan, kita dah ada dah X1, kita dah ada dah Y1. Nampak? Kita guna pakai je tu kat sini. Yang kita tak ada sekarang adalah kecerunan dia. Kecerunan garis ini ni. Kecerunan garis ini yang kita tak ada lagi. Tapi kecerunan garis ini kita boleh dapat daripada kawan ni. Boleh? So jadi kita lihat daripada garis yang berserenjang tadi tu, dengan mudah kita dapat identify apakah kecerunan dia, iaitu negatif 3/4. Ya. Ya, ini adalah dari garis L2 lah katakan ya. So adalah negatif 3/4. Maka untuk kecerunan garis L1 dia adalah 4/3. Macam mana kita dapat 4/3? Kita gunakan hubungan yang ini. Nampak? So maknanya kita dah lengkap dah. Kita dah lengkap dah yang ni. Kita dah dapat nilai dia adalah 4/3. So kita plug in everything, kita buat pengiraan, and finally kita akan dapat jawapan. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu teaching video saya untuk kali ini. Hope you enjoy the video. See you in the next video.